Beluntun tercegat di muka pintu sambil memerhatikan sungai layung yang tidak lagi nampak tebingnya. Hujan yang semakin lebat dan angin bertiup dengan kencang. Beluntun berasa risau tentang bawut dan tuyuk, lalu segera turun ke tanah untuk mencari mereka. Pada masa itu, air semakin naik dan matahari mula tenggelam. Beluntun terpaksa akur akan arahan ibunya yang menjerit menyuruhnya naik. Dia berasa sangat kecewa dan bimbang apabila memikirkan bawut dan tuyuk tentu sudah mati lemas. Keesokan paginya, Beluntun segera turun ke tanah yang diselaputi lumpur kuning. Berbekalkan cahaya lampu picitnya, Beluntun menyuluh sekeliling dan berasa terkejut apabila melihat seekor ular hitam sebesar tali belati sedang menjelir-jelirkan lidahnya. Beluntun segera mematikan lampu picitnya dan meninggalkan tempat itu. Bawut dan tuyuk masih belum kelihatan. Cuaca mulai cerah tetapi Beluntun masih belum menemui bawut dan tuyuk. Dia menyimpulkan bahawa bawut dan tuyuk tentu sudah mati lemas. Ketika hendak mencuci kakinya di sungai, Beluntun mendapati tuyuk sedang mengunyah di hadapan bawut yang menggigil kesejukan tidak jauh dari pokok nangka yang rimbun di halaman rumahnya. Beluntun segera mengumpulkan ranting-ranting, kayu dan bambu kering untuk membuat api. Dia mengangkat bawut dan meletakkannya berhampiran api. Bawut terbatuk-batuk apabila tersedut asap tebal. Nyamuk berterbangan manakala tuyuk mendengus apabila api semakin besar. Bawut masih belum bergerak. Beluntun berlari memetik pucuk ubi kayu. Setelah kembali, dia sangat terkejut apabila mendapati seekor ular tedung hendak menyerang bawut lalu mengusir dan membalingnya dengan sebatang kayu. Beluntun lari lintah pukang naik ke atas tuyuk apabila menyedari ular itu berpaling ke arahnya. Beluntun turun mendapatkan bawut yang asyik mengembek apabila ular itu sudah tidak kelihatan. Beluntun menyapu badan bawut, terutama bahagian telinga kirinya yang digigit beberapa ekor semut dengan pucuk ubi. Beluntun segera memicit-micit dua ekor semut yang masih melekat pada badan bawut sehingga hancur. Selepas itu, Beluntun menyuakan pucuk ubi ke mulut bawut. Bawut mengunyah pucuk ubi itu perlahan-lahan. Beluntun pergi ke sekolah dengan menunggang tuyuk yang begitu jinak dan mesra dengannya. Bawut asyik mengembik seolah-olah mahu ikut serta tetapi gagal menyeberangi sungai layung. Ia berlari ke hulu dan ke hilir tebing sungai itu. Sementara itu, Beluntun berasa lega setelah sampai ke seberang sungai kerana ada masanya tuyuk akan berendam dan menyelam lama-lama terutama waktu matahari terik. Setibanya di sekolah, Beluntun menambat tuyuk pada pohon kelapa. Tempat itu terlindung daripada cahaya matahari serta terdapat banyak rumput. Beluntun mengikuti pembelajarannya dengan penuh minat. 2 bulan lagi, Beluntun akan menduduki peperiksaan darjah 6 dan dia berazam untuk lulus dengan cemerlang. Masa waktu rehat, Beluntun pergi melihat tuyuk. Dia berasa kasihan melihat tuyuk yang kesunyian dan membayangkan kalau bawut ada bersama tentu tuyuk tidak kesunyian. Namun Beluntun sedar bawut tidak dapat menyeberangi sungai kerana airnya sangat sejuk. Selain bawut memang takut akan air. Apabila kembali ke kelas, Beluntun hanya mendiamkan diri apabila rakan-rakan sekelas mengejeknya berbau kerbau. Beluntun berpura-pura tidak mempedulikan mereka. Beluntun tidak mahu bergaduh kerana padanya lebih baik mereka berlawan dalam peperiksaan dan lihat orang yang akan mendapat markah yang tinggi. Beluntun tidak tahu kenapa orang lain membencinya. Namun Beluntun sedar bahawa dia terpaksa menerima keadaan itu. Hal ini disebabkan dia hanya boleh datang ke sekolah yang jauh dan melalui jalan berlumpur itu dengan menunggang kerbau. Suasana pagi itu lebih sejuk kerana hujan turun sejak semalam. Bawut mengikori tuyuk yang membawa Beluntun ke sekolah. Tuyuk terus menyeberangi sungai seperti kebiasaannya. Pada ketika itu, hujan turun dengan lebatnya. Bawut yang terkejut oleh kilat dan petir tiba-tiba memancar, segera terjun ke dalam sungai dan berjaya menyeberanginya. Hujan yang lebat dan angin yang kuat seperti sengaja menghalang Beluntun daripada pergi ke sekolah, tetapi dia tetap meneruskan perjalanannya.
Beluntung tidak mahu jatuh sakit. Dia mahu ke sekolah agar menjadi murid yang pandai. Beluntung menoleh ke arah bawut yang asyik mengembek di belakangnya. Beluntung bangga kerana bawut berjaya menyeberangi sungai walaupun ia takut akan air. Tuyuk mematikan langkahnya apabila menyedari bahawa bawut berhenti dan mengembek seolah-olah meminta tolong. Tuyuk pula menguak dengan kuat. Beluntung dapat merasakan bahawa bawut dan tuyuk merupakan sahabat yang setia. Sementara itu, kegigihan bawut dalam mengatasi ketakutannya terhadap air menyebabkannya Beluntung berazam untuk belajar dengan bersungguh-sungguh dan lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. Beluntung berasa malu dengan kawan-kawannya apabila melihat bawut muncul di hadapan kelasnya. Beluntung segera bangun membawa bawut keluar. Sambil membawa bawut ke tempat tuyuk, Beluntung terus-terusan memarahinya. Walau bagaimanapun, dia berasa sangat terkejut apabila mendapati leher tuyuk terjerut dan hampir tidak dapat bernafas. Beluntung segera membuka tali yang melilit leher tuyuk. Dia berasa kesal kerana memarahi bawut sebelum itu lalu mengusap-ngusap tanduknya. Apabila kembali ke kelas, Beluntung ditertawakan oleh rakan-rakan sekelasnya. Dia berasa panas hati apabila mendapati bukunya bertaburan di atas lantai. Beluntung mencekak leher baju Basil yang mengaku telah membuang buku-bukunya. Cikgu Rambuyat segera menghampiri dan menenangkan mereka berdua. Cikgu Rambuyat mengarahkan Basil agar memungut buku-buku itu. Beluntung menghalang Basil menyentuh buku-bukunya dan beranggapan bahawa buku harus dihormati dan Basil tidak layak menyentuh buku-bukunya. Beluntung berasa marah akan Basil, tetapi dia lebih terganggu oleh peristiwa yang menimpa tuyuk sebentar tadi. Beluntung juga teringat akan pesanan ibunya yang melarangnya berkelahi kerana perbuatan itu tidak berfaedah. Oleh itu, Beluntung nekat mesti lulus dalam peperiksaan darjah 6. Dia mahu semua orang tahu bahawa Beluntung yang berbau kerbau menjadi murid terbaik SRK Timbang Pasir. Pada suatu hari, Beluntung bersama tuyuk menyertai perlombaan kerbau. Bawut tidak ikut serta kerana Beluntung bimbang ia akan membuat kacau. Suasana pada hari tersebut sungguh meriah dengan kehadiran ramai penduduk kampung Layung. Sebaik saja gong dipalu, tuyuk berlari dengan pantas mengejar kerbau-kerbau di hadapannya. Beluntung dan tuyuk telah memenangi perlombaan tersebut. Beluntung berasa sangat gembira dan berkira-kira untuk membeli seekor kambing sebagai teman bawut dengan wang tunai RM10 hadiah kemenangan tersebut. Beluntung berasa kasihan melihat bawut yang selalu ditambat pada pohon nangka. Dia tidak tahu tujuan ayahnya bahu bawut ditambat. Beluntung juga terkenal akan bawut yang ditambat ketika dia bersiap-siap ke pesta lomba kerbau pada pagi itu. Beluntung teringat betapa gembiranya bapa dan ibunya setelah dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan darjah 6. Apabila tiba di rumah, Beluntung berasa hairan melihat ramai orang di situ. Dia menyangka bapa atau ibunya sedang sakit tetapi berasa lega apabila mendapati kedua-dua mereka dalam keadaan sihat dan gembira. Bapanya memberitahu bahawa mereka akan mengadakan kenduri sempena dia lulus dalam peperiksaan. Apabila mendengar bawut menjerit-jerit, Beluntung segera berlari ke arahnya. Walau bagaimanapun, dia tersungkur kerana terlanggar tunggul kayu lalu tidak sedarkan diri. Sebaik sahaja sedar, Beluntung menangis kuat-kuat hatinya apabila mendapat tahu bahawa bawut sudah disembelih. Dia melolong sambil memeluk bawut. Ramai orang terlopong kerana melihat orang yang diraih meratapi binatang yang bakal dimakan. Beluntung memberitahu bahawa binatang itu juga seperti manusia dan merupakan sahabatnya. Sinopsis. Cerpen ini mengisahkan keakraban Beluntung dengan dua ekor haiwan peliharaannya, iaitu bawut dan tuyuk. Bawut merupakan seekor kambing sementara tuyuk pula ialah seekor kerbau. Keakraban antara mereka bertiga terjalin apabila Beluntung memerlukan khidmat tuyuk untuk membawanya ke sekolah yang terletak jauh dari rumah. Mereka juga terpaksa melalui jalan yang berlumpur dan menyeberangi sungai Layung. Bawut pula berani mengatasi ketakutannya terhadap air kerana kesungguhannya untuk mengikut tuyuk dan Beluntung ke sekolah pada setiap hari.
Mereka bertiga mengharungi pelbagai dugaan dan cabaran bersama-sama, termasuklah hujan lebat yang diiringi ribut dan peti. Kegigihan Bawut mengatasi ketakutannya terhadap air dan berjaya menyeberangi sungai memberikan inspirasi kepada Beluntung untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Balangnya, setelah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan darjah 6, Bawut telah disembelih dalam majlis kesyukuran yang diadakan untuk meraihkan kejayaan Beluntung. Beluntung berasa sangat sedih kerana kehilangan Bawut yang merupakan sahabat sejatinya. Tema dan persoalan. Tema: persahabatan yang utuh antara manusia dengan haiwan peliharaan. Contoh: menceritakan hubungan yang rapat antara seorang kanak-kanak dengan haiwan peliharaannya, iaitu seekor kambing dan seekor kerbau. Bukti: Beluntung mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tuyul dan Bawut yang menjadi kawan baiknya. Mereka mengharungi banyak peristiwa suka dan duka bersama-sama. Persoalan: keprihatinan terhadap haiwan peliharaan. Contoh: Beluntung berasa risau akan keselamatan Bawut dan tuyul apabila hujan turun dengan lebat dan air semakin naik. Gigihan dalam menimba ilmu. Contoh: Beluntung gigih ke sekolah walaupun terpaksa menunggang kerbau untuk menimba ilmu. Peliharaan: Beluntung menjadikan tuyul sebagai tunggangannya untuk ke sekolah kerana jarak rumahnya yang jauh dengan sekolah. Kepentingan pelajaran dalam kehidupan. Contoh: Beluntung sedar betapa pentingnya pendidikan untuk mengubah hidupnya. Watak dan pewatakan. Watak utama di dalam cerpen Bawut ialah Beluntung. Beluntung seorang yang prihatin, berdikari, gigih, baik hati, bijak dan penyayang. Watak sampingan pula ialah Bawut dan tuyul. Bawut ialah seekor haiwan yang takut akan air, gigih, setia kawan, nakal dan suka dikawal dan menjadi korban untuk majlis keraiyaan Beluntung. Manakala tuyul pula seekor haiwan yang setia, kuat, gigih dan setia kawan. Plot. Nombor 1, permulaan dan eksposisi. Beluntung berasa sangat risau apabila hujan turun dengan lebat serta air sungai mula melimpah ke kawasan rumahnya. Nombor 2, perkembangan. Beluntung berasa lega apabila mendapati Tuyok dan Bawut selamat dari banjir semalam. Dia segera membuat api dan mencari makanan untuk Tuyok dan Bawut. Beluntung menunggang Tuyok untuk ke sekolah kerana jarak yang jauh serta terpaksa meredah jalan yang berlumpur. Pada masa yang sama, Beluntung berasa terharu apabila Bawut sanggup mengatasi perasaan takut akan air. Apabila melihat kegigihan Bawut, Beluntung juga berazam untuk lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan darjah 6-nya. Ketiga, kerumitan dan konflik. Beluntung berasa marah akan hinaan dan sindiran rakan-rakan sekelasnya kerana badannya berbau kerbau tapi dia tetap bersabar. Dia juga menyesali tindakannya memarahi Bawut yang datang mencarinya di dalam kelas untuk menyelamatkan Tuyok. Beluntung memarahi dan hampir memukul Basil kerana membuang buku-bukunya. Walau bagaimanapun, Beluntung teringat akan pesanan ibunya agar tidak berkata. Keempat, puncak dan klimaks. Beluntung dan Tuyok memenangi perlumbaan kerbau di kampung mereka. Beluntung berhasrat untuk membeli seekor kambing bagi menjadi teman Bawut dengan wang kemenangan itu. Beluntung berasa sangat gembira atas kemenangan tersebut serta kejayaan cemerlangannya dalam peperiksaan darjah 6 yang lalu. Kelima, penurunan. Beluntung pulang ke rumah dengan perasaan gembira tetapi dia berasa sangat hairan apabila melihat ramai orang di rumahnya. Walau bagaimanapun, dia berasa lega setelah mendapati ayah dan ibunya dalam keadaan sihat. Ketika bertemu dengan ayahnya, Beluntung diberitahu bahawa mereka akan mengadakan kenduri sempena kejayaannya. Beluntung segera mendapatkan Bawut yang asyik mengembek tetapi dia tersungkur lalu tidak sedarkan diri. Keenam, peleraian. Sebaik sahaja sedar, Beluntung terus pertanyakan Bawut. Apabila ayahnya memberitahu bahawa Bawut sudah disembelih, Beluntung menangis sekuat-kuat hatinya lalu memeluk tubuh Bawut yang sudah terburjur kaku. Beluntung memberitahu bahawa haiwan juga seperti manusia dan Bawut merupakan kawannya. Orang ramai memujuk Beluntung. Ayah Beluntung menghampiri anaknya itu lalu memeluknya. Teknik plot. Pemberian. Contohnya, hujan semakin lebat. Anginnya sebentar tadi agak perlahan, tiupannya kini mula menerbangkan air hujan dan menggoyangkan pohon-pohon pisang di halaman rumah. Air kelihatan di mana-mana, menenggelamkan rumput.
Imbas muka. Contohnya, beruntung teringat hanya tinggal 2 bulan sahaja lagi ia akan menduduki peperiksaan darjah 6. Monolog dalaman. Contohnya, buat apa bertumbuk, fikir beruntung. Konflik. Contohnya, beruntung berasa sakit hati kerana bahasa sering mengejek malah bertindak membuang buku-bukunya ke lantai. Imbas kembali. Contohnya, beruntung teringat peristiwa yang menimpa Tuyok dan kesal kerana memarahi baut yang cuba menyelamatkan Tuyok sebelum itu. Suspense. Contohnya, beruntung tertanya-tanya apa yang berlaku apabila melihat ramai orang di rumahnya. Dia bimbang ayah atau ibunya sedang sakit. Bahagian latar. Latar tempat. Rumah berluntung. Contohnya, berluntung berasa risau akan nasib baut dan Tuyok apabila hujan turun dengan lebat serta air semakin naik. Tebing Sungai Layung. Contohnya, Tuyok dan berluntung sudah berjaya menyeberangi Sungai Layung sementara baut masih menjerit-jerit di seberang sungai. Kawasan sekolah berluntung. Contohnya, berluntung menambat Tuyok pada pohon kelapa yang redup serta banyak rumput di sekitarnya. Di dalam kelas. Contohnya, baut tiba-tiba muncul di hadapan kelas sambil mengembek-ngembek. Padang kampung layung. Contohnya, berluntung dan Tuyok berada di pesta lumba kerbau dan memenangi perlumbaan tersebut. Latar masa. Petang. Contohnya, hujan turun dengan sangat lebat sehingga menyebabkan air sungai layung melimpah dan mengakibatkan banjir. Awal pagi. Contohnya, berluntung turun ke tanah untuk mencari baut dan Tuyok. Dalam tempoh 2 bulan. Contohnya, berluntung akan menduduki peperiksaan darjah 6 dalam masa 2 bulan lagi. Waktu rehat. Contohnya, berluntung menemui Tuyok yang ditambatnya di bawah pokok kelapa. Seminggu yang lalu. Contohnya, berluntung mengenangkan kegembiraan ayahnya apabila dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan darjah 6 yang lalu. Latar masyarakat. Masyarakat yang patuh akan arahan ibu bapa. Contohnya, walaupun risau akan keselamatan baut dan Tuyok, berluntung mematuhi arahan ibunya untuk naik ke rumah kerana hujan semakin lebat dan air mula naik. Masyarakat yang gigih dalam menimba ilmu pengetahuan. Contohnya, berluntung berazam untuk belajar dengan bersungguh-sungguh demi menghadapi peperiksaan darjah 6-nya. Masyarakat yang berpandangan jauh dalam soal kehidupan dan masa depan. Contohnya, berluntung tidak mahu jatuh sakit kerana dia suka belajar agar boleh menjadi budak yang pandai. Masyarakat yang bersemangat dan berazam tinggi. Contohnya, apabila melihat kegigihan dan kejayaan baut mengikis ketakutan akan air, berluntung mendapat inspirasi untuk belajar dengan bersungguh-sungguh demi menghadapi peperiksaan yang bakal didudukinya. Masyarakat yang bekerjasama dalam mengadakan sesuatu majlis. Contohnya, penduduk kampung layung bergotong royong memasak untuk kenduri yang diadakan oleh ayah berluntung di rumahnya. Terdapat 6 gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Bawat. Yang pertama, simile. Dan yang kedua, singkop. Dan ketiga, inversi. Yang keempat, personifikasi. Kelima, repetisi. Dan keenam, peribahasa. Antara nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen Bawat adalah berdikari, baik hati, tanggungjawab, kerjasama, kebijaksanaan, kasih sayang, kegigihan dan keberanian. Antara pengajaran yang boleh diambil dari cerpen Bawat adalah kita mesti bersifat penyayang terhadap sesama insan. Dan yang kedua, kita hendaklah sentiasa bersyukur atas kejayaan yang diperoleh. Ketiga, kita hendaklah amanah dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Keempat, kita perlulah rajin dan gigih dalam menuntut ilmu demi kejayaan masa depan. Dan kelima, kita mestilah berani menyertai sebarang aktiviti yang memberikan sebarang manfaat kepada diri. Yang keenam, kita hendaklah gigih dalam menempuh sebarang cabaran dan rintangan demi kejayaan masa hadapan. Yang ketujuh, sebagai seorang anak, kita mestilah patuh dan taat akan suruhan kedua-dua ibu bapa. Dan ke-8, kita mestilah berhemah tinggi dan berbuat baik terhadap jiran sekampung. Dan yang terakhir, kita mestilah mempunyai perasaan simpati dan belas kasihan.